Ya, dikabarkan Hafizi Rosli sudah pun bersedia tadi. Sebentar tadi kita dikejutkan dengan kehadiran secara tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita terus mengambil saja langsung feed tadi, tapi Hafizi Rosli sudah pun bersedia di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hafizi, kita mungkin terlepas sedikit beberapa minit pertama temu bual dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi. Boleh Hafizi rangkumkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa intipati yang pentingnya, dan dikabarkan katanya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul ataupun tidak di situ? Ada nampak terlibat Datuk Seri Zahid Hamidi? Baik, buat masa sekarang tak ada lagi kelibat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Cumanya sebentar tadi kami terpaksa berlari untuk mendapatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kami telah pun tadi dah bersedia sebenarnya nak live ataupun nak secara langsung bersama dengan Luqman dan juga Haji Nazri. Tapi bila kami nampak saja Datuk Seri Anwar Ibrahim, terus kami berlari. Tapi mungkin kami terlepas 1 minit saja, tapi saya telah pun bertanya kepada rakan wartawan yang lain apa intipati yang telah pun dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertama adalah melihat kepada pertemuan antara Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu adalah fake news. Tidak berlaku sebenarnya ada pertemuan antara Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedikit sebanyak telah pun memberi penjelasan mengenai kesahihan dakwaan berkenaan. Dan kedua, saya telah pun tanyakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Pakatan Harapan sendiri sudah pun ada jumlah ataupun ada jumlah kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan. Apa yang diperjelaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pertama adalah katanya seperti apa yang diperincikan semalam, Pakatan Harapan mempunyai jumlah kerusi yang cukup untuk membentuk sebuah kerajaan dengan bergabung dengan beberapa parti. Namun saya tanya tadi, adakah UMNO atau adakah Barisan Nasional termasuk dalam gabungan untuk membentuk kerajaan ini? Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjawab dan katanya biarlah parti-parti berkenaan memberitahu secara sendiri dengan siapa mereka akan bergabung dan sebagainya. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin akan dapat mengetuai kerajaan yang akan dibentuk pada esok. Seperti apa yang telah pun disarankan oleh Istana Negara, masa terakhir untuk menghantar nama calon Perdana Menteri adalah pada jam 2 petang. Jadi sedikit sebanyak itu antara informasi yang kami dapatlah dalam keadaan ataupun melihat kepada kenyataan ataupun melihat kepada sidang media sebentar tadi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim di kediamannya, iaitu di Sungai Long di Kajang ini. Jadi sedikit sebanyak penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi melihat kepada pertemuan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak berlaku, dan pastinya juga kita tertanya-tanya dengan siapa sebenarnya Pakatan Harapan ni nak bergabung sebenarnya. Kalau kita lihat sebelum melihat kepada keputusan, Pakatan Harapan ada 82 kerusi, Perikatan Nasional ada 73 kerusi, Barisan Nasional ada 30 kerusi, Pejuang Kosong, GPS 22, GRS 6, Bebas 2 dan juga dan lain-lain adalah sebanyak 4. Sekiranya Pakatan Harapan nak membentuk sebuah kerajaan, perlu ada majoriti mudah sebanyak 111. Disebabkan kita ada 220 kerusi saja parlimen yang dipertandingkan pada kali ini, jadi perlukan 111. 82 campur dengan 30 tadi adalah Barisan Nasional. Mungkin sama ada Barisan Nasional akan bersama dengan Pakatan Harapan ataupun tidak, sekiranya mungkin, maknanya ini dapat majoriti mudah lah, dapat saya lihat, iaitu sebanyak 112 kerusi. Jadi itu antara cakap-cakap lah. Kerana sebelum ini kalau sekiranya Pakatan Harapan nak bergabung dengan GPS sebanyak 22, masih lagi memerlukan kerusi tambahan untuk dapat majoriti mudah, dan juga untuk bergabung dengan GRS sebanyak 6 kerusi. Namun kedua parti itu sebentar tadi telah pun menyatakan komitmen mereka akan bersama dengan Perikatan Nasional bersama dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau kita buat congak-congak begitulah, sama ada 82 akan dicampur dengan 30 ataupun 82 akan dicampur dengan 22 dan juga 6 daripada Borneo ini, itu menjadi tanda tanya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan biarlah parti-parti tersebut menyatakan nanti dengan siapa sebenarnya mereka akan berunding ataupun mereka akan bergabung untuk membentuk kerajaan. Itu sedikit sebanyak penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi, dan juga apa yang Luqman katakan sebentar tadi juga, kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga agak mengejutkan juga, kerana kenyataannya adalah apa yang dikatakan, tidak ada langsung rundingan antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional dan juga Perikatan Nasional
setakat ini. Katanya semua ahli parlimen Barisan Nasional sebelum ini ada menandatangani aku janji dan juga telah pun memberi mandat kepada Presiden untuk tentukan gabungan politik mereka. Jadi Presiden mempunyai kuasa penuh untuk menentukan dengan siapa mereka nak bergabung untuk bentuk kerajaan. Itu penjelasan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan katanya mana-mana ahli parlimen yang langgar arahan parti akan sebabkan pelepasan keahlian termasuk kerusi parlimen itu sendiri. Tapi tadi kita dah lihat juga ada seorang ahli parlimen yang telah pun menyatakan menyokong Perikatan Nasional. Jadi kita tak tahu bagaimana agaknya, mungkin akan dikenakan tindakan oleh Parti Barisan Nasional sendiri ataupun bagaimana. Sekiranya terlucut kerusi parlimen berkenaan dan pastinya kita menyaksikan mungkin ada PRK di kawasan-kawasan itu. Jadi pastinya permainan politik, gerak atur politik ni agak memeninkan kita sebenarnya, tapi itulah sebenarnya yang perlu kita hadap. Dan saya pasti pada ketika ini juga setiap gabungan-gabungan itu harus memikirkan, bukan saja memikirkan mengenai untuk membentuk kerajaan, tapi mereka juga perlu memikirkan bagaimana sebenarnya prinsip yang mereka pegang sebelum ini untuk tidak bergabung dengan mana-mana parti tertentu. Adakah masih lagi berpegang kepada prinsip itu ataupun boleh saya katakan dilupakan prinsip-prinsip itu demi kepentingan untuk menjadi kerajaan dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya bawakan pada ketika ini, Haji Nazri dan juga Luqman.